jalan kan. Okey. Aduh, saya pergi Akak tak sekolah sakit banyak. lutut tapi sakit tu. Kan saya pergi sekolah banyak sebab buat Banyak berjalan. postdoctorate tu. Saya tingkat 4, tingkat 3. Berdiri kan sampai berapa tahun. Katanya, pelak tu orang Asyik. seksa ke? Yalah, asyik. Si. Tak ada. Apa pun. Buat ni lah. Harap-harap Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrina Kamdani, saya moderator hari ini yang bertugas. Di sebelah saya Miss Tan Zishan, saya punya penjaga masa. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis ini, baik saya terangkan pada semua hadirin, pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampal di pintu belakang, pintu masuk Dewan. Untuk makluman, semua sesi pembentangan ini akan dirakam dan disiarkan secara siaran tertunda di YouTube Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Kita akan bekalkan link untuk YouTube tersebut. Mohon semua pastikan telefon bimbit berada dalam mod senyap. Sewaktu pembentangan, sila berikan tumpuan sepenuhnya kepada sesi pembentangan yang sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Selamat datang ke pembentangan sesi Selari 4, Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, Kompi 3 2023. Pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 2 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Rosmawati binti Jamaluddin daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan juga Encik Muhammad Hanafi bin Burhanuddin dari Kolej Matrikulasi Pahang. Pada hari ini, pembentangan ini akan dijurikan oleh Dr. Rozaini binti Tukimin. Beliau dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur, ditemani oleh Dr. Hairul Faizi bin Lokman. Beliau dari Jabatan Perancangan, Pendidikan dan Inovasi IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, di sini dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa sebanyak 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. Setelah selesai pembentangan, 5 minit akan diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan sekali lagi sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikendaki kekal berada dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan.
Baiklah, masa ini nanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakui apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Rosmawati binti Jamaluddin dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Penerapan Pendidikan Fleksibel, Implementasi Gabungan Model Jigsaw, Stesen dan Kaedah Battle dalam Bengkel Kimia Organik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Moderator, yang dihormati barisan juri, rakan-rakan pembentang, hadirin dan hadirat sekalian. Saya Rosmawati mewakili kumpulan di Aurum, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, ingin berkongsi kajian kami yang bertajuk Penerapan Pendidikan Fleksibel, Implementasi Gabungan Model Jigsaw, Stesen, Kaedah Battle dalam Bengkel Kimia Organik. Pendidikan fleksibel membenarkan pelajar memilih kaedah apa yang nak digunakan dalam pembelajaran, bila nak belajar, kat mana nak belajar dan banyak mana nak belajar mengikut kemampuan pelajar sendiri. Model jigsaw adalah satu model yang mana kita belajar untuk mengajar orang lain. Ia merupakan kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Model stesen pula adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan aspek komunikasi dan nilai-nilai murni. Ia mengadaptasi gaya pembelajaran kinestetik. Kaedah battle adalah kaedah yang mengadaptasi pembelajaran berasaskan permainan. Dalam kaedah ini, pelajar perlu mempertahankan jawapan mereka dengan mengemukakan hujah dan fakta-fakta yang kukuh. Pembelajaran dalam kumpulan amatlah penting kerana ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada guru. Belajar dalam kumpulan memupuk kemahiran interpersonal yang tinggi. Lagi penting, pembelajaran dalam kumpulan adalah pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi kerana apabila mereka memasuki universiti, pembelajaran sana adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Hasil pada refleksi PDP lalu, kami dapati pelajar memang mempunyai kumpulan belajar, tetapi ahlinya hanyalah terdiri daripada rakan-rakan rapat mereka sahaja. Ada kumpulan belajar yang mana ahlinya terdiri daripada ahli-ahli yang lemah. Kumpulan belajar dengan ahli yang lemah adalah tidak berkualiti. Hasil daripada pertemuan kami dengan pelajar, didapati pelajar lebih selesa merujuk pensyarah. Ada pelajar yang mempunyai kumpulan belajar tetapi merasakan tidak membantu dalam pembelajaran kerana ada ahli yang suka berbual-bual dan ini mengganggu fokus belajar. Ada juga pelajar yang tidak mempunyai idea bagaimana nak menubuhkan kumpulan belajar. Ada pelajar yang tak mahu langsung terlibat dengan kumpulan belajar kerana rasa malu, segan, kerana tiada keyakinan untuk mengajar orang lain. Dengan itu, fokus kajian kami tumpukan kepada mendedahkan ciri-ciri dan kaedah pembelajaran dalam kumpulan dengan teknik jigsaw, stesen dan battle. Kami juga cuba mengubah persepsi negatif pelajar tentang belajar dalam kumpulan. Objektif kajian kami ialah membantu pelajar membentuk kumpulan belajar yang berkesan dan menentukan persepsi pelajar terhadap teknik belajar berkumpulan. Pelajar sasaran kami terdiri daripada 3 kelas rakan pengkaji yang mendapat grade C- hingga F. Kami menggunakan Chemist McTaggart sebagai model kajian kami. Hasil daripada refleksi PDP lalu, kami dapati pelajar kurang pengetahuan menubuhkan kumpulan belajar yang berkesan. 2 minggu sebelum intervensi dijalankan, pelajar perlu menjawab ujian pra dalam masa 60 minit. Pelajar juga diberikan soal selidik. Pelajar yang mendapat grade C- hingga F akan dijadikan peserta bengkel. Setelah itu, kami menjalankan intervensi dalam bengkel kimia organik. Bengkel ini berlangsung selama 2 jam 30 minit. 2 minggu setelah intervensi, peserta bengkel akan diberikan ujian pasca dan soal selidik.
Kami membuat refleksi terhadap intervensi yang kami jalankan dengan menganalisis data bagi skor ujian pra, pasca dan skor soal selidik pra dan pasca. Bagi pelaksanaan model jigsaw, kami mengagihkan pelajar kepada kumpulan rumah. Bilangan ahli dan kumpulan yang dibentuk dalam kumpulan rumah bergantung kepada bilangan stesen yang disediakan. Setiap ahli dalam kumpulan rumah akan menjadi pakar bagi satu soalan. Pelajar akan mula bergerak kepada stesen soalan yang ditugaskan. Di sana, pelajar akan berbincang untuk menyelesaikan soalan yang disediakan di stesen soalan dengan cara yang paling mudah dan betul. Kumpulan ini dikenali sebagai kumpulan pakar. Setelah masa tamat, iaitu 25 minit diberikan, pakar perlu kembali kepada kumpulan rumah. Bagi model stesen pula, kumpulan rumah akan bergerak ke stesen soalan. Di sana, pakar akan membantu ahli kumpulan rumah untuk menjawab soalan yang disediakan di stesen soalan. Masa diberikan untuk setiap soalan adalah 20 minit. Setelah 20 minit, kumpulan rumah akan bergerak ke stesen lain. Begitulah sehingga semua stesen selesai dilawati. Setelah model stesen selesai dijalankan, pelajar akan balik kepada tempat masing-masing dan bersedia untuk sesi battle. Sesi battle adalah kaedah inovasi yang dicipta oleh pengkaji sendiri. Pada sesi battle, kumpulan rumah perlu menjawab soalan yang dibekalkan. Fasilitator akan menyemak jawapan dan memberi markah. Jika kumpulan rumah tidak berpuas hati dengan markah yang diberikan oleh fasilitator, mereka boleh berhujah untuk mempertahankan jawapan mereka kerana kumpulan dengan markah yang tinggi akan diberikan hadiah. Hasil daripada dapatan soal sidik kami untuk item belajar berkumpulan, kami dapati mean score selepas intervensi adalah lebih tinggi daripada mean score sebelum intervensi. Ini berlawanan dengan item belajar sendiri, iaitu mean score selepas intervensi lebih rendah daripada mean score sebelum intervensi. Ini menunjukkan pelajar boleh menerima belajar dalam kumpulan. Untuk perubahan tingkah laku pula, mean score selepas intervensi adalah lebih tinggi berbanding dengan mean score selepas intervensi adalah lebih tinggi berbanding dengan mean score sebelum intervensi. Ini menunjukkan bahawa keseronokan dan minat belajar meningkat setelah pembelajaran dalam kumpulan diperkenalkan. Bagi aspek pencapaian akademik pula, terdapat lonjakan yang tinggi pada prestasi pelajar. Ini di mana pelajar yang mendapat grade F dalam ujian pra telah melonjak gradenya ke grade B- sehingga A-. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebagai hasil daripada dapatan kajian kami telah membuat 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, teknik belajar dalam kumpulan yang betul diperoleh secara hands-on melalui teknik jigsaw, stesen dan battle. Belajar dalam kumpulan sangat membantu dalam pembelajaran. Belajar dalam kumpulan sebenarnya meningkatkan keseronokan dan minat belajar. Dan yang terakhir ialah teknik belajar dalam kumpulan yang betul akan menghasilkan pencapaian akademik yang baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rosmawati. Sekarang kita beri masa 5 minit pada juri untuk menanyakan soalan. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok tadi tu, ini merupakan satu kajian tindakan yang dapat merangsang minat, motivasi dan juga apa orang cakap tu interpersonal lah antara ahli-ahli pasukan sebab mereka ada kumpulan pakar, fesi dan sebagainya. Cuma bila kita membuat dapatan tadi tu berdasarkan soal selidik kan, sebenarnya kajian tindakan ni kita tak semestinya boleh buat soal selidik, kita boleh buat secara observation, pemerhatian. So daripada pemerhatian tu apa yang kita dapat lihat? Murid rasa gembira, seronok, bermotivasi. Okay. Sebenarnya kajian tindakan ni dia ialah penyelidikan yang more to kualitatif lah, bukan kuantitatif sebenarnya. Mungkin ramai lah yang tidak berapa jelas dan arif. Okey, tadi kalau kita tengok reflection tadi tu hanyalah kepada pelajar, betul ya Puan? Boleh tak ceritakan refleksi sebagai seorang lecturer, apa yang dapat? Guna mikrofon. Tengah rakaman tu live. Suara saya kuat jadi macam tak ada beza.
je bagi makro. Nanti tak dengar dalam siaran langsung. Ya, baik, tak apa. Okey. Terima kasih kepada juri. Kami sebagai pensyarah, apabila kami kami selesai menjalankan bengkel kimia organik tu, kami dapati bahawa pelajar boleh belajar sendiri. Okey, macam mana kami katakan dia boleh belajar sendiri kerana selepas pada intervensi dijalankan, selalu ni pelajar ni adalah pelajar SES, dia selalu datang, cikgu kita tak pandai buat, cikgu kita tak tahu buat, cikgu macam mana kita nak buat ni sebab kita tak faham dalam kelas. Selepas pada tu, apabila saya masuk kelas, saya tanya, tutorial soalan dah siap? Dia kata semua dah siap. Itu bagi kami satu satu perubahan lah daripada selama dia asyik tanya kita je. Bukan tak boleh tanya pencara, boleh. Tapi ada yang tak siap ke tutorial sebabkan dia tak faham apa yang dia belajar. Tapi dengan adanya kaedah pemberian simpulan ni, bila masuk kelas tanya tutorial dah siap, ya cikgu kita orang dah siap. Bila saya tanya dalam kelas, ramai yang angkat tangan nak menjawab. Walaupun soalan kita beri mudah-mudah, ada juga sebelum ni kita bagi soalan basic je, dia tak boleh jawab. Tapi kali ni ramai yang nak jawab. Bagi saya itu satu kejayaan lah pada intervensi saya. Okey, jadi sebenarnya dalam refleksi ni saya cadangkan buat 3 jenis refleksi. Pertama kepada pelajar kita, kedua kepada diri kita sebagai pendidik, ketiga kepada mata pelajaran yang diajar tadi tu. Sebenarnya kajian tindakan ni refleksi dia more tu kita punya pengajaran sebagai seorang pendidik ataupun pensyarah lah. Jadi letak 3 jenis refleksi, baru nampak lebih kajian tu lebih komprehensif lah. Sebab setelah refleksi berlaku, maka akan wujudnya sama ada perlu cycle 2 ataupun tak perlu cycle 3 dan sebagainya. Itulah nama kajian tindakan. Dan kajian tindakan ni kena ingat satu dewan, bukan kita nak menyelesaikan masalah, tapi menambah baik sesi pengajaran kita. Even kalau puan present gagal pun, saya tak kisah. Sebab refleksi dah menyatakan telah berusaha sebagainya, tapi dalam keadaan ni tidak mencapai apa-apa. Jadi refleksi itu sebenarnya ialah paling besar untuk menyokong kajian ini. Itulah kajian tindakan. Tahniah. Baik doktor, kami ambil maklum. Okey, tahniah puan. Saya ada sedikit je lah untuk sedikit ulasan. Untuk mencapai objektif kajian untuk menentukan kesan teknik pembelajaran secara jigsaw station terhadap hasil belajar subjek kimia, betul? Puan menggunakan instrumen penilaian, betul tak? Instrumen penilaian yang soalan struktur. Okay. Cumanya lebih baik seandainya instrumen tu ditunjukkan lah dalam pembentangan kita nak tengok. Soalan pasca pra ke puan, doktor? Ya. Okay. Kita tak nampak soalan kat situ instrumennya. Kemudian saya lebih suka kalau dalam kajian tindakan ni ditunjukkan proses secara bergambar pelaksanaan. Okey, sepanjang kajian tindakan ni dilaksanakan. Okey, tahniah puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor, kami ambil maklum. Terima kasih diucapkan pada pembentang yang pertama, Puan Rosmawati Jamaluddin. Baiklah, kita akan menjemput pembentang kedua kita, Encik Muhammad Hanafi bin Burhanuddin daripada Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Model Wing melalui pembelajaran berasaskan inquiry model 5E. Dipersilakan. Lepas ni rehat lama betul. Habis ni kan rehat dia. Lepas tu Johor Johor.
Baiklah, kita akan menjemput Encik Muhammad Hanafi bin Burhanuddin dengan tajuk Model Wing melalui pembelajaran berasaskan inquiry model 5E. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada juri-juri dan hadirin yang berada di dalam dewan. Okey, saya Muhammad Hanafi bin Burhanuddin merupakan ketua kumpulan bagi penyelidikan kami yang bertajuk Model Wing melalui pembelajaran berasaskan inquiry model 5E. Okey, dalam aspirasi dalam plan transformasi program matrikulasi KPM 2021-2025 ada 5 aspirasi. Kami fokuskan kepada aspirasi kedua iaitu pengejaran dinamik, aktif dan bermakna dalam PDP. Dan dalam kajian ini kami menggunakan kaedah pembelajaran model pembelajaran inquiry 5E yang mana mempunyai 5 fasa iaitu engagement, exploration, explanation, elaboration dan juga evaluation. Latar belakang pengkaji yang mana terdiri daripada pengkaji yang berpengalaman yang mengajar kursus matematik di antara 13 hingga 20 tahun di Kolej Matrikulasi yang ingin berkongsi amalan, pengajaran dan membantu pelajar memahami konsep yang betul dan dalam masa yang sama ingin menggalakkan pelajar belajar secara aktif di dalam kelas. Refleksi amalan PDP lalu. Okey, dari sudut pensyarah, pengkaji pertama mendapati pelajar menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan tajuk taburan normal. Manakala pengkaji kedua pula mengatakan ingin mencari pendekatan yang sesuai dan mudah mengikut tahap pemahaman pelajar. Yang ketiga, berhasrat untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas supaya dapat mencapai objektif yang kami inginkan. Okay. Seterusnya adalah pemerhatian daripada pensyarah terhadap pelajar dalam sesi konsultasi H2H yang saya akan explain nanti apa itu H2H tu, yang mana pengkaji pertama mendapati pelajar tidak mahir mencari nilai simetri dalam graf. Pengkaji dua pula menyatakan pelajar tidak mahir menggunakan graf lengkung normal, dan manakala pengkaji ketiga mengesan terdapat pelajar yang tidak menguasai konsep asas ketaksamaan dan cara membaca nilai sifir. Berikut merupakan refleksi daripada pelajar yang kami dapatkan daripada Telegram poll, iaitu 69% pelajar menyatakan bermasalah dalam mencari anu jika diberi nilai kebarangkalian dalam topik ini. Dan semasa konsultasi heart to heart itu berlaku, kami dapati pelajar ini tidak faham untuk mencari nilai Z apabila diberi nilai kebarangkalian, dan mereka kurang mahir untuk memilih dan melorek kawasan betul di dalam lengkung normal. Berikut merupakan contoh-contoh kesalahan pelajar, iaitu yang pertama, salah melorek graf lengkung normal, dan yang kedua, salah memilih kawasan positif atau negatif untuk nilai Z. Sepatutnya ada negatif tapi dia tulis positif. Okay. Dan berikut adalah merupakan refleksi persekitaran yang mana latar belakang pelajar kami rata-rata adalah 110 orang daripada 340 orang tidak mengambil MAT. Dan daripada itu 78/230 mendapat keputusan D, E dan F bagi subjek MAT. Dan kami juga lakukan sedikit soal sedik melalui Google Form yang mana menunjukkan pelajar ini mempunyai motivasi yang sangat rendah terhadap matematik, iaitu 82% pelajar mengatakan matematik membebankan dan 20% pelajar mengatakan subjek matematik sukar dipelajari. Berikut adalah 3 kaedah yang kami gunakan untuk dapatkan data, iaitu yang pertama soalan heart to heart dan soalan pre-PSPM, yang mana heart to heart itu adalah soalan pre dan pre-PSPM itu adalah soalan post. Dan kami adakan temu bual tidak berstruktur dan juga pemerhatian dalam kelas heart to heart itu tadi. Fokus kajian. Okay, kajian kami ini berfokus kepada topik ataupun tajuk taburan normal, iaitu tajuk yang terdapat pada semester 2 dalam AM025, topik yang ke-9. And then kami ingin fokuskan kepada kesilapan pelajar yang berkaitan konsep luas rantau dan juga memasukkan nilai dari jadual skor Z. Objektif terbahagi kepada 2. Yang pertama, umumnya kami sebagai penyelidik ingin menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran kami di dalam kelas supaya pelajar dapat membantu pelajar untuk memahami topik ini dengan lebih baik. Dan objektif khusus terbahagi kepada 2, iaitu kami fokuskan untuk memastikan pelajar dapat melukis graf lengkung normal dengan betul dan memastikan pelajar dapat menentukan kawasan positif ataupun kawasan negatif bagi nilai Z itu dengan betul. Okey, pelaksanaan tindakan. Okey, so
sasaran kami adalah pelajar heart to heart, yang mana program heart to heart ini merupakan program keseimbangan dalam kolej, yang itu pelajar yang mendapat grade B- dan ke bawah ketika PSPM 1. Sebab topik tabaran normal ni berada di semester 2. So yang terlibat adalah 2 lelaki, 3 perempuan saja. Okay. Dan kami menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan pelajar, iaitu pembelajaran inquiry model 5E, yang mana melibatkan 5 fasa. Okay. So terdapat 2 kitaran. Ini merupakan kitaran yang pertama. So pada fasa pertama, fasa penlibatan, kita cuba pelajar recap balik apa yang mereka dah belajar dalam kelas tutor tadi tentang topik ini. And then masuk kepada fasa explore, pelajar cuba menjawab latihan heart to heart yang kita beri dalam kelas. Okey, itu gambar dia. And then fasa ketiga, pelajar menerangkan jalan kerja di hadapan. Dia akan explain jalan kerja setiap seorang, apa yang dia buat. So kita akan nampaklah betul ke salah yang dibuat tu. And then masuk kepada fasa keempat, iaitu penghuraian. Pelajar akan cuba membandingkan hasil kerja mereka dengan rakan-rakan yang lain. Dan kita masuk kepada fasa yang terakhir, yang mana pelajar akan menilai hasil jalan kerja mereka yang dibuat dengan bimbingan pensyarah. Dan at the end, mereka dapati, pelajar ini dapati mereka tak faham tentang graf lokal normal ni. So mereka tak menguasai lagi. Okay. So seterusnya, ini adalah model wing yang actually dia adalah bahan bantu mengajar maujud, yang mana kami reka, boleh lihat kalau nak tengok dengan lebih lanjut, boleh scan QR code tu, ada video dia cerita berkaitan. So di mana pada kitaran pertama tadi kita dapati daripada refleksi bahawa pelajar tidak menguasai tentang graf lokal normal. So kita masuk kepada kitaran yang kedua, yang mana berlaku intervensi daripada pensyarah, yang mana pensyarah memperkenalkan model wing ini kepada para pelajar. And then masuk kepada fasa yang kedua, iaitu penerokaan. Pelajar akan mencuba menghubungkaitkan model wing tersebut sambil menjawab soalan-soalan yang diberikan untuk menghubungkaitkan dia. And then yang ketiga, fasa penerangan, exploration. Pelajar akan menerangkan jalan kerja di hadapan sambil menggunakan model wing itu. Dan masuk kepada fasa penghuraian, pelajar akan membandingkan dan membuat keputusan hasil jalan kerja bersama pelajar lain. Dan evaluate, pelajar menjawab soalan post yang akan dan mereka akan cuba apply dengan apa yang mereka telah fahami daripada model wing tadi. So, pemerhatian dan dapatan kajian. Daripada kitaran pertama, kami gunakan soalan pre tadi, soalan heart to heart, daripada 5 orang pelajar. Pelajar pertama dan pelajar keempat melakukan salah operasi penambahan dan penolakan, manakala pelajar keempat melakukan kesalahan membaca nilai sifir taburan nombor. Tetapi pelajar 2, 3 dan 5, mereka tidak meletakkan tandaan negatif pada nilai skor Z, tidak melukis graf lokal normal dengan betul, tidak meletakkan tandaan negatif pada nilai skor Z, dan juga sama juga pada pelajar yang kelima. So kami fokuskan kepada pelajar ketiga dan juga pelajar 1, 3 dan 2, 3 dan 5. Okey. So daripada tumbuhan tidak berstruktur dalam kitab pertama, kami dapati pelajar belum menguasai cara melukis graf lokal normal dengan betul. Pelajar juga menyatakan sering keliru dalam menentukan kawasan nilai Z, dan mereka tidak tahu membezakan kawasan positif ataupun negatif apabila diberi nilai luas rantau di bawah klub. Okey. Daripada situ juga kami pengkaji mendapati pelajar kurang berminat dengan topik ini sebab mereka tak ambil MAT. So mereka tiada motivasi untuk meneruskan dalam topik ini. Okay, berikut merupakan dapatan daripada kitaran yang kedua. So kita boleh lihat perbandingan daripada soalan pre and post, yang mana berlaku peningkatan pada kelima-lima pelajar ini, kecuali seorang pelajar saja tak dapat markah penuh, iaitu pelajar ketiga, yang mana kecuaian yang dibuat itu bukan berdasarkan fokus kajian kami. Di atas faktor kecuaian dia sendirilah, salah menggunakan kalkulator. Okay. And then pemerhatian dalam kelas heart to heart, pelajar semakin dilihat semakin berminat, semakin seronok kerana ada suasana pembelajaran yang lebih seronok lah. Mereka dapat main, model tersebut, mencuba tarik ke kiri, tarik ke kanan, dan mereka menjadi lebih bermotivasi dalam meneruskan pembelajaran. Refleksi dan kesimpulan. Penggunaan model wing dapat membantu pelajar menyelesaikan objektif yang kami fokuskan, iaitu ingin menentukan nilai positif dan negatif dengan betul untuk nilai Z, dan dapat melukis kawasan melorit dengan betul. And then dari pengkaji,
kami sendiri dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran yang sesuai dan terdapat sedikit kelemahan pada model wing kami ni sebab dia buat daripada kertas, so dia mudah rosak bila digunakan banyak kali. So sekarang ni kami tengah berusaha untuk membangunkan realiti berantara supaya pelajar boleh gunakan next time, tapi dalam bangunan lah. Dan perubahan terhadap program matrikulasi, pembelajaran berasaskan inquiry menekankan gaya pembelajaran bersama pelajar dan merupakan salah satu gaya pembelajaran dalam bidang STEM sekaligus melahirkan pelajar yang cemerlang, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Hanafi. Sekarang juri diberi masa 5 minit untuk mengajukan soalan. Okey, baik. Tadi nampak ada 2 gelungan. Pertama sekali okeylah, tahniah atas perbentangan. Ada 2 gelungan cycle yang dibuatkan. Okey, cuma kalau kita nak present tu, elok kita cerita proses bila kita gunakan intervensi yang pertama dalam kitaran 1. Apa yang kita bagi tadi, dah ada bagi model 5E tadi tu kan. Okey, lepas tu bila kita dah apply tu, apa yang terjadi masalah tu, baru kita masuk kepada kitaran kedua. Sebab kitaran kedua ni dia bukan muncul suka-suka ya. Jadi kena ubah salah anggapan tu lah, dia berdasarkan kepada ni. Tapi bila dah ada finding tadi, saya nampak lah ada masalah, maka akan berubah kan. Tapi kalau boleh dalam present tu biar berjalan nampak sistematik. Sebenarnya present ni elok guna cycle je. Cycle, apakah rancangan kita, apakah tindakan kita, apakah dapatan. Jadi masuk golongan yang kedua. Semalam kumpulan yang tu ke mana dah Negeri Sembilan cerita cantik, dia ada cycle tu kan. Tapi bila ada finding baru saya nampak tadi lah, itu kena diperbaiki lah. Okey, kemudian saya suka kalau ni macam dah pendapat lah, bukan soalan Kalau macam tuan tadi tu ceritakan tentang pra and post tadi tu, itu sebenarnya kalau boleh kita ubah je sebagai analisis dokumen. Ujian sebelum bagaimana, ujian selepas bagaimana. Jadi itu namanya analisis dokumen sebab kita melihat data kepada jawapan mereka, betul tak? Keputusan-keputusan sebagainya. Dan saya sukalah bila ada temu bual, ada pemerhatian, baru lebih nampak jelas. Kalau macam bagi soal selidik ni, pelajar biasanya akan tanda setuju tak setuju dan sebagainya kan. Tapi bila kita observe tu lebih deep, sebab kita sebagai kajian tindakan ni, refleksi dia ialah kita sebagai seorang penyidik bersama tau. Maksudnya kita bersama-sama dalam kajian tersebut. Okey, soalan saya ialah bila dah lakukan cycle kedua tadi, saya nampak ada lagi masalah kan, ada yang kurang capai dan sebagainya. Adakah berhasrat untuk menghasilkan cycle yang seterusnya untuk kajian akan datang? Saya berhasrat sebenarnya untuk kajian akan datang untuk cycle seterusnya, sebab bila tadi ada seorang pelajar pun bukan disebabkan dia tak faham konsep tu dah settle, tapi dari segi tekan kalkulator pula. Tapi yang kami reflect lah, yang lebih kepada penggunaan BBM tu, dia macam mudah bila guna banyak kali, dia mudah rosak lah. Itulah dia kajian tindakan, bila cikgu sendiri, pensyarah sendiri yang mereflect dan dia akan cuba tambah baik untuk kajian seterusnya. Okey, tahniah habis dah. Baiklah. Terima kasih kepada pembentang yang kedua. Banyak ilmu baru yang kita perolehi pada hari ini. Semalam pun kita dah kutip ilmu. So semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Sekarang ni kita nak tunggu penyampai sijil. Sementara tu saya nak sukalah saya nak maklumkan, selepas kita tamat sesi ni, kita semua digalakkan berada di Grand Ballroom. Digalakkan taklah sebab tak, sebenarnya dijemput. Okey, minta maaf saya salah penggunaan bahasa. Dijemput ke Grand Ballroom untuk sesi bersama untuk ucap tama. Sesi utama. Okey, kita tunggu sekejap ya. Kita kena bersabar sekejap. Minta maaf ya.